A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini dapatlah kita menyambung semula perbincangan kita ataupun perbahasan tentang ilmu-ilmu agama, dan tajuk yang saya pilih ataupun yang saya nyatakan di dalam tajuk bahasan pada petang ini adalah mengenai kajian tentang ilmu hadis. Kajian tentang ilmu hadis. Mungkin ada orang bertanya kenapa saya berbincang ataupun perbincangan saya pada petang ini ialah berkenaan tentang ilmu hadis, kerana terdapat beberapa kekeliruan mengenai ilmu hadis, terutamanya di kalangan orang yang dikatakan bertarikat sehingga mereka tidak boleh membezakan di antara perkara-perkara asas di dalam ilmu hadis. Contohnya akan saya nyatakan sekejap lagi apakah yang menjadi kekeliruan pada mereka dan menyebabkan menjadi fitnah kepada orang-orang yang bertasawuf. Okey. Pertamanya adalah sebelum saya masuk pada isu, saya hendak nyatakan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hadis. Ma huwal hadis? Apa beza dengan sunnah? Sunnah dengan hadis apa beza? Dan juga pembahagian tentang pembahasan ilmu hadis. Dan yang terakhir mungkin saya akan nyatakan berkenaan tentang isu-isu yang di dalam ilmu hadis, terutama dalam tarikat. Okey. Pertamanya, apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Hadis ialah merupakan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ialah hadis. Dan sunnah pula adalah segala perkataan, segala perbuatan, segala pengakuan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah asas bagi kita untuk mengetahui apakah dia yang dimaksudkan dengan hadis. Sebab mungkin ada orang berkata hadis ni apa saja yang datang pada Rasulullah itu adalah hadis. Benar. Tetapi perlu kita faham bahawasanya di sana ada lagi beberapa kajian yang lain yang perlu kita fahami supaya kita tidak keliru tentang sunnah. Dan akhirnya kita meletakkan ianya sebagai sunnah, tetapi sebenarnya ianya adalah perkara yang diragui. Okay. Mengapakah kita perlu belajar atau mengetahui tentang sekurang-kurangnya ialah hadis, asas dalam ilmu hadis? Kerana untuk membezakan di antara hadis yang sahih ataupun hadis yang hasan ataupun hadis yang maudhu', palsu, ataupun hadis yang dhaif, lemah, ataupun hadis yang la asla lahu, yang tidak ada asal di dalam sunnah. Maka perlu kita faham juga, kalau ditanya apakah yang dimaksudkan, apakah yang membezakan di antara sunnah dengan hadis. Sebelum saya pergi lebih jauh, apakah sebenarnya yang dikatakan yang membezakan di antara hadis dan sunnah? Maka jawapannya ialah hadis ialah
tertumpu kepada perkataan. Kerana hadis ni ialah biasa disebut hadis ni perkataan. Maka hadis itu merupakan perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala sunnah adalah segala perkataan. Jadi yang membezakan di antara hadis dan sunnah ialah umum dengan khusus. Umum dengan khusus, iaitu hadis ialah hanya sebahagian daripada sunnah, dan sunnah itu ialah luas. Sunnah merangkumi perkataan, perbuatan dan juga pengakuan. Maka antara yang dibincangkan dalam hadis ialah perkataan. Maka hadis itu ialah sebahagian daripada sunnah. Itu pertama yang kita perlu faham. Ya. Jadi kalau kita sudah faham beza di antara sunnah dengan hadis, maka agak senang kepada kita bila orang kata ini sunnah. Mana dia? Yang contohnya innamal a'malu binniyat. Itu ialah hadis sebab Nabi berkata. Ataupun contohnya bagaimana Rasulullah SAW itu solat. Itu ialah itu merupakan perbuatan yang dilihat oleh para sahabat. Bagaimanakah Rasulullah SAW berwuduk? Bagaimana hadis daripada Sayyidina Ali yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, bagaimanakah wuduk Rasulullah SAW. Jadi itu merupakan sunnah kerana dinyatakan bagaimanakah perbuatan Rasulullah SAW. Itu ialah perkara pertama yang perlu terfaham. Objektif yang kedua saya telah terlanjur tersebut dahulu, iaitu hendak membezakan di antara perkara-perkara yang mana yang boleh kita bezakan antara hadis yang palsu. Sebab hari ini banyak sekali, terlalu banyak, sehingga kita kata orang berkata-kata tentang hadis padahalnya ia yang bukan hadis, sehingga Islam menjadi begitu menyebabkan orang keliru. Apatah lagi dengan viralnya, dengan tularan mengenai hadis-hadis. Padahalnya kita mungkin bila kita baca kita anggap ianya hadis. Sebab apa? Sebab ada perkataan Rasulullah SAW. Tapi bila kita semak sebenarnya ianya bukan hadis. Maka ada orang kata, kalau saya terlalu rigid begitu, maka saya ni terlalu mengongkong, terlalu bercakap semua nak dalil. Kata macam tu. Tidak, sebenarnya bila kita teliti di dalam ilmu hadis, sebenarnya kita akan dapat menjawab beberapa perkara. Pertama ialah kita dapat menjawab bagaimanakah kita hendak mengembalikan kefahaman Islam yang sebenarnya mengikut ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, fiqahnya kalau kita Indonesia ni fiqah Syafi'i, dan kalau tasawufnya ialah tasawuf yang dibawa ataupun yang diasaskan, kalau ikut asas Rasulullah, tapi mengikut yang diajar secara rasmi tasawuf ni ialah Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kita boleh bawa menelusuri perkara itu dengan baik. Tidak berlaku di sana fitnah sini. Sehingga kan hingga hari ini bila cakap saja tentang hadis, maka bila kita tanya hadis datang daripada mana, orang kata awak ni adalah golongan tertentu. Bukan menjadi golongan tertentu. Nanti saya bawa apakah implikasi daripada perkataan-perkataan tersebut. Okay. So pada hari ini, selepas kita mengetahui bahawasanya hadis ini ialah perkataan, perbuatan dan juga pengakuan Rasulullah SAW, jadi timbul persoalannya. Saya hendak bertanya, kalau kita belajar hadis, sebenarnya kita mengkaji dalam berapa perspektif, dalam berapa bidang. Maka bolehlah kita nyatakan secara umum bahawasanya perbincangan ataupun kajian ilmu hadis ini ialah perbincangan mengenai satu ialah ilmu riwayah. Dipanggil sebagai ilmu riwayah.
Riwayah ni ialah berkait tentang periwayatan hadis. Daripada siapa kepada siapa, daripada guru kepada murid, kepada guru, sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah dipanggil sebagai kajian mengenai riwayatul hadis. Yang ini nak mengesahkan betulkah hadis itu sanadnya bersambung dengan Rasulullah SAW ataupun sekadar terputus, ataupun ada murid yang mana suka menyuruh guru sebab malu dengan guru tidak masyhur, maka dia sorokkan gurunya, dia sebutkan dengan nama orang lain. Ini dipanggil hadis mudallas contohnya. Ini ialah perbincangan dalam ilmu hadis. Manakala bahagian yang kedua yang juga tidak penting juga ialah dipanggil dirayatul hadis. Kajian tentang teks hadis. Kajian tentang matan hadis. Kenapa? Okey. Biasanya hari ini ataupun sebelum ini banyak orang mengkaji mengenai ialah riwayatul hadis. Daripada siapakah rijalnya, adakah terkena padanya ialah tamrid, ataupun adakah terkena padanya tajrih, jarah, adakah di situ ada kecederaan pada sanad hadis. Itu biasa, itu sudah lama dibincangkan pada masa-masa dahulu. Tetapi hari ini saya nak bawa satu pemahaman, satu perkara yang mana perkara ini tidak kurang pentingnya untuk menilai hadis, iaitu berkenaan dirayatul hadis atau kajian tentang teks ataupun matan hadis. Yang ni yang ramai orang tidak ambil kisah. Mungkin adalah sebahagian besarnya ada, tapi sekelompoknya tidak ambil kisah tentang hadis, tentang kajian matan hadis, sehingga menyebabkan mereka tidak boleh membezakan di antara mana yang hadis dan mana yang bukan hadis. Akhirnya bercampur aduk di antara kata-kata ulama, kata-kata orang soleh dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cukup bahaya. Sebab itulah petang ini saya nak bawa satu perbincangan mengenai dirayatul hadis. Okey. Apakah dirayatul hadis? Contohnya ialah saya membaca sebuah hadis. Dan ini merupakan satu isu yang ada pada hari ini, iaitu berkaitan tentang adakah benar hadis yang dikatakan kata Rasulullah SAW dikatakan aku adalah Ahmad, ana Ahmadu, aku adalah Ahmad bila mim, tanpa mim. Aku Ahmad bila mim, tanpa mim. Okey. Aku Ahmad tanpa mim itu jelas. Maksudnya kalau buang mim, jadi apa? Jadi Ahad. Kenapakah hadis ini saya katakan saya nak bawa pada pemahaman hadis hari ini supaya kita semua dapat jelas bila kita membaca hadis, bukan sahaja kita tengok sanadnya, bahkan matannya. Okey. Aku Ahmad tanpa mim. Jadi kalau ibaratkan ialah aku adalah Ahad. Kalau kita ringkaskan jadi aku jadi Ahad. Okey. Ada tak di sana bahaya-bahaya yang mungkin akan timbul? Mungkin bagi satu golongan kata tak apa. Sebab itulah sebenarnya hakikatnya. Sedap. Bila dengar tu macam betul saja kan. Tetapi kita tidak faham satu perkara. Okey. Iaitu sebenarnya hadis ataupun sunnah ni apa dia sebenarnya? Sunnah atau hadis selain daripada perkataan Rasulullah SAW. Sunnah atau hadis itu ialah menjelaskan kepada umat Islam. Itulah tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan kita perlu ikut. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ataitumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jika apa yang telah dibawa oleh Rasul itu, maka ambillah. Jadi kefahamannya, apa yang datang daripada Rasulullah SAW itu mesti diambil dan diamalkan.
Okey, satu. Apa akan jadi kalau hadis tadi cuba kita hendak beramal. Ana Ahmad bila mim, aku Ahmad tanpa mim. Apa yang akan jadi? Iaitu semua umat Islam mengaku bahawasanya aku Ahmad tanpa mim. Semuanya jadi aku Ahad belaka. Ana Ahad. Jadi apa yang jadi? Yang jadinya ialah bila semuanya mengaku bahawasanya diri mereka adalah Tuhan ataupun Ahad, maka sudah tidak ada lagi ialah makhluk. Tidak ada lagi ialah makhluk. Jadi, adakah ini benar? Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh fikir sendirilah ianya betul ataupun tidak. Jadi sebab itulah saya katakan, hadis ini merupakan boleh dikatakan sebagai keliru. Kerana pertama membawa kepada fitnah ke dalam Islam. Semua jadi Tuhan belaka. Maka ini adalah tidak benar. Sebab itulah apa yang saya katakan, ngaji hadis ni jangan hanya sekadar menerima tengok saja hadis, jadi maka kita akan rasa ini betul. Ini betul. Sedangkan banyak lagi pertikaian yang disebut oleh para ulama. Okey. So, bagaimana saya hari ini? Bagaimana saya hendak mengetahui status hadis itu betul atau tidak? Pertama sekali, mesti tidak mahu mesti bertanya pada yang pakar lah. Dan kita sendiri pun kalau kita rasa mungkin nak tanya pakar pun kita rasa segan, malu. Terus sekali kita tengok dahulu, kita cek dahulu. Ada itu. Rasa sesuai ke tidak? Kita tanya hati kita, sesuai ke tidak? Tanya betul tak? Seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu yang keliru, tanyakanlah hati. Jadi tanya hati kita, betul ke hadis ini? Jadi aku Tuhan belaka, betul ke? Maka kita akan rasa keliru. Macam tidak. Jadi, bila dah faham itu bawa kepada keliru, baru kalau rasa tanya lagi. Kita kata, saya nak tanya lagi. Bolehlah tanya pada orang lain. Betul ke hadis ini? Mungkin ada jawapannya. Sebab itulah, Nabi mengajar kita, tanya dulu pandangan jiwa kita. Sebab hati ni ialah suatu yang mana tempat pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat pandang Allah. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawasanya sungguhnya yang dilihat itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Tuhan tengok pada hati. Tanya hati kita. Hadis ni sahih ke benar? Benar ke tidak benar? Semua mengaku jadi Tuhan. Tak benar. Jadi, barulah step yang kedua, bolehlah kita tanya kepada ahli hadis. Betul ke tak? Mungkin di sana adalah riwayat-riwayatnya yang mungkin bawa keliru. Anda kata betul bahawa hadis itu adalah hadis, maka perlu kita takwilkan. Supaya tidak bawa keliru. Kalau tidak nanti, bila semua jadi ngaku Tuhan, maka apa jadi? Semua maksiat akan dihalalkan. Yang ni yang bahaya. Semua maksiat akan dihalalkan. Yang tu boleh, yang ni boleh. Sebab apa? Semua jadi Tuhan belaka. Sebab itulah, golongan tasawuf ini. Tasawuf yang salah lah. Tasawuf yang salah. Dilawan atau diperangi oleh golongan-golongan salafus salih. Sebab mereka ini membawa bahana kepada Islam. Islam sebenarnya mengajak kita supaya berfikir. Bila kita hendak bertindak, kena berfikir dahulu. Maka anda kata ianya merupakan kebenaran, bolehlah kita terima. Jadi saya rasa kesimpulannya pada petang ini yang perlu kita semua ambil tindakan ialah mana-mana hadis yang kita rasakan keliru, hadis yang tak logik macam tadi, yang kita rasa macam tak logik di akal kita, maka semaklah betul-betul. Mudah-mudahan kita tidak akan tersalah sangka dan akhirnya membawa kita kepada kesesatan. Na'udzubillah min zalim. Jadi cukup yang dahulu pada petang ini. InsyaAllah
kita akan bersambung lagi pada masa-masa akan datang. Jadi mudah-mudahan perbincangan tentang pengenalan ataupun isu hadis ni dapatlah menjawab sedikit sebanyak persoalan sahabat-sahabat yang bertanya tentang hadis. Betulkah hadis ini? Jadi itulah jawapan daripada saya dan itu merupakan pandangan daripada saya. Mudah-mudahan insya-Allah wallahul muwaffiq, Allah memberi taufik dan mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita dan juga pembukaan, akhirnya kita dapat memahami apa yang sebenarnya dan dikatakan sebagai sunnah, kewajipan memahami sunnah dengan sebenar-benarnya. Jadi sebenarnya banyak lagi lah saya nak bincang, tapi cukup dulu pada petang ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.